Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 13 Disember 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Kerajaan negeri akan meneruskan program penyukatan kampung tradisi bagi membolehkan rakyat terutamanya di luar bandar memiliki surat hak milik tanah. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kerja-kerja penyukatan tanah hak adat NCR Bumiputra juga akan diteruskan bagi mengiktiraf hak-hak rakyat di negeri ini. Kewujudannya cuma adalah berdasarkan kepada guna sama saja, guna sama Bumiputra. Tidak ada surat hak tanah, tidak ada surat hak milik secara individu. Tetapi setelah kita melancarkan program penyukatan kampung tradisi, banyak kampung-kampung ini di muka, di dalam ini yang sudah disukat, yang sudah dikeluarkan dengan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah. Dan ini akan kita teruskan. Program-program ini akan kita teruskan. Penyukatan surat hak milik tanah, adat Bumiputra, kampung-kampung tradisi, kita teruskan. Kita teruskan. Berucap pada Majlis Perasmian Taman Solidariti Dalat pada Sabtu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 memberitahu kerajaan negeri juga telah meluluskan permohonan penduduk untuk mendapatkan tanah bagi menjalankan pertanian. Ada juga yang tak ada tanah NCR, tapi mereka perlu kepada tanah untuk bertani, menjalankan pertanian. Jadi mereka memohon kepada kerajaan. Ada yang dibuat secara kumpulan dan beberapa permohonan telah pun kita lulus. Memanglah kita akan kaji mana-mana yang tidak diperlukan oleh kerajaan, mana-mana yang very clear dari segi tidak ada pertindihan macam-macam. Ya, ada yang mengambil masa. Karena kita perlu teliti semua. Tapi hakikatnya beberapa kumpulan sudah pun kita lulus. Dan yang lain itu tunggu. Pada majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah turut menyampaikan cek pampasan tanah bagi projek Jalan Kampung Bedong, Lebrasau, Kampung Kelit, Daerah Dalat kepada 83 penerima. Turut disampaikan surat hak milik tanah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Ulu Sungai Abang dan lesen pendudukan sementara tol bagi skim penempatan semula SPS Dalat Fasa 2 Dalat. Terdahulu, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu Perasmian Taman Solidariti Dalat akan menjadi simbolik perpaduan dan solidariti dalam kalangan warga tempatan. Sebagai simbolik kepentingan perpaduan dan pembangunan, Taman Solidariti Dalat dibangunkan supaya rakyat di sini dapat menghargai erti solidariti, erti perpaduan bagi memastikan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan maju. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, dan muafakat membawa berkat. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat menegaskan melalui randau solidariti komuniti itu, impak yang diharapkan adalah peningkatan dalam modal sosial masyarakat di Sarawak. Laporan seterusnya mengenai program Kembara Prihatin Negara bahagian Samarahan Zon Gedong, anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada Sabtu. Program tersebut adalah bagi menyantuni masyarakat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di samping menyebar luas inisiatif kerajaan kepada masyarakat. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong, Datuk Muhammad Naruddin Majais turut hadir dalam program tersebut. Beliau telah menyerahkan sumbangan bantuan bakul makanan dan wang tunai kepada 14 orang penerima dari sekitar kawasan Gedong. Manakala di Bau, Ahli Persatuan Penanam dan Usahawan Durian Sarawak PPUDS di daerah berkenaan digesa mempelbagaikan tanaman spesies durian tempatan untuk meningkatkan kualiti serta pengeluaran yang lebih baik. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Luar Bandar Datuk Ip Pahon Joy berkata,
Kawasan Bau mempunyai pelbagai spesies durian tempatan yang memiliki kualiti buah seperti Musang King. Beliau yang juga Presiden PPUDS menambah, di daerah Bau terdapat spesies durian suluk tembaga singai dan suluk tembaga baki yang unik untuk penyelidikan dan pembangunan. Kita ada suluk tembaga singai, suluk tembaga baki dan sebagainya. Maka inilah spesies-spesies yang harus kita tanam untuk R&D. Jadi jangan kalau sudah berjinak dalam sektor tanaman ini, jangan tanam Musang King saja. Kita harus juga diversify supaya kita dapat, mana tahu satu hari nanti Borneo ataupun Sarawak kita dapat mengeluarkan spesies yang lebih baik daripada Musang King. Semasa perasmian program Agriculture Community Outreach Program AgriCorp bagi kursus teknologi penanaman durian di Bau pada Sabtu, beliau menambah penggunaan teknologi digital juga membolehkan ahli PPUDS berkongsi maklumat mengenai industri penanaman durian tempatan. Berikut pula mengenai projek pembinaan rumah komuniti Kampung Selabat yang merupakan satu lagi projek program transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, projek bernilai RM100,000 yang siap itu boleh digunakan secara bersama oleh semua pertubuhan kampung dalam urusan pentadbiran, mesyuarat, pusat maklumat, aktiviti serta perkhidmatan. Semasa menyaksikan penyerahan rasmi Rumah Komuniti Kampung Selabat, Dr. Hazlan turut menjelaskan projek sama juga sedang dilaksanakan di beberapa buah kampung lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.